Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih kepada pengurusi majlis, sahabat-sahabat pimpinan, Saudara Rafizi selaku Timbalan Presiden merangkap Menteri Ekonomi, Datuk Ismail, Datuk Hashim, Saudari Nicole pun ada di sini, rakan-rakan, hadirin hadirat sekalian. Penamaan lebih daripada 2 minggu daripada sekarang. Jadi dalam perjalanan tadi sebenarnya saya tengok juga cek info terkini. Saya tengok Saudara Rafizi sebenarnya tengah live dekat program Meletup. Tapi sedar-sedar dia duduk sebelah saya, dah sampai dah. Jadi sebenarnya dalam keadaan kita untuk membuat persiapan masuk pilihan raya negeri, kalau kita tengok, kalau dari segi sentimen itu, macam yang disebut oleh rakan-rakan sebentar tadi, banyak ditiupkan api kebencian, api sentimen di media sosial dan sebagainya. Cuma pada masa yang sama, bagi peringkat Pakatan Harapan, bagi peringkat Kerajaan Perpaduan, dalam tempoh 7 bulan ini, tumpuan kita lebih kepada untuk menguruskan negara. Dalam keadaan mereka serang tiap-tiap hari sebelum ini, kita bersabar, kita tumpu juga macam mana perbaiki keadaan. Saudara Fizi akan cerita kupas panjang soal ekonomi, akan disusuli oleh MB sebelum itu untuk hal negeri. Cuma sedikit bila sebut soal ekonomi, ada beberapa teman yang menghantar mengingatkan saya bagaimana tempoh yang dulu bila ada masalah soal harga barang dan sebagainya, Ketua Wanita sebut tadi, apa yang Perikatan Nasional buat. Zaman itu, tahun lepas, kalau teman-teman masih ingat, dia ada tubuhkan satu pasukan khas yang disebut pasukan khas jihad menangani inflasi. Kalau kita tengok tempoh tersebut, apa yang mereka buat? Pencapaiannya seminggu meeting 2 kali. Tetapi kalau tengok dari sebenar, harga barang itu tak turun-turun. Cuma bila dalam keadaan saya diberi peluang untuk bersama-sama dalam sebagai anggota pentadbiran menjadi Timbalan Menteri di KPKT, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Bila saya masuk, saya minta izin dengan YB Menteri saya nak tengok soal masalah projek rumah sakit dan terbengkalai. Sebab kalau kita tengok dulu, cara mereka untuk uruskan harga barang dan sebagainya banyak menyembang. Tapi bila kita ambil alih, kita tahu, bila saya tengok isu seperti contohnya projek rumah yang sakit dan terbengkalai, beban itu banyak kepada rakyat biasa. Kalau tanya saudara mara, jiran tetangga ataupun kenalan, pasti ada pengalaman pahit silap beli projek rumah. Bila projek itu lambat siap, kita terpaksa bayar bulan-bulan, sedangkan rumah tak masuk, sewa rumah sedia ada masih kena buat. Tetapi kalau kita tengok dari segi kehidupan rakyat, bila sebut kos sara hidup ini, memang kita kena bantu. Jadi sebab itu kalau di peringkat Kementerian KPKT, 7 bulan ini saya akui cerita politik memang saya kurang sangat. Nak cerita politik tadi macam Datuk Hashim tu memang adat resam dia, 3 penggal sebelum ini jadi adun di sini, tapi masih sanggup bersama dengan kita tolak cerita lama untuk menuju masa depan yang lebih baik. Jadi berbalik dalam contoh isu projek sakit dan terbengkalai, bila saya tengok teman-teman dari segi macam mana kita nak bantu, antara langkah yang kita ambil sebagai contoh, kita minta bantuan daripada kerajaan-kerajaan negeri. Kalau di Negeri Sembilan ini saya boleh sebut, bukan saya nak datang jumpa, mereka nak datang jumpa saya. Saya ingat lagi, YB Teo Kok Siong datang, bawa isu sebagai contoh rumah yang bermasalah sebelum ini di Seremban Central, melibatkan agensi Prima. Kita bincang runding dan Alhamdulillah,
Bulan lepas, rumah Prima Seremban Rental kita telah serahkan kunci. Tapi di Negeri Sembilan ni lagi masih ada 2 projek Prima yang masih sakit, iaitu di Rantau dan Port Dickson. Jadi sebab itu dalam keadaan teman-teman mungkin terpaksa masuk menghadapi pilihan raya negeri. Bagi saya, kalaulah saya mempunyai peluang untuk memujuk saudara-saudari masuk pilihan raya kali ini, pilihlah kerajaan yang mampu membela rakyat. Pilihlah kerajaan yang sebenarnya boleh berbincang dengan kerajaan perpaduan di peringkat nasional supaya masalah legasi yang mungkin selama ini ada kesan kepada rakyat, kita cuba bantu. Hari Isnin semalam, saya telah membuat pengumuman secara bulanan mengenai status projek yang bermasalah tadi, dan sehingga bulan 5, dalam tempoh 6 bulan di bawah kerajaan perpaduan, kita telah berjaya selamatkan 149 projek perumahan bernilai 15.2 bilion yang kita pulihkan. Dan dalam tempoh bulan 5 ini juga kita berjaya lancarkan balik 31 projek perumahan, 28 daripadanya dapat CCC, nilainya 1.6 bilion ringgit. Sebenarnya kalau nak cerita dari segi dana yang ada, dana kerajaan ini dana rakyat. Tiap-tiap tahun kita bayar cukai, kerajaan ada duit. Tetapi yang lebih penting sekarang ini bagaimana kita membelanjakan wang tersebut untuk membantu rakyat kebanyakan. Jadi sebab itu, dalam keadaan kita masuk pilihan raya kali ini, bila saya tengok juga rekod antara KPKT dan juga dengan Kerajaan Negeri Sembilan di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Aminuddin, bila awal tahun ini, bila Kerajaan Perpaduan buat keputusan yang menyebut bahawa untuk tahun 2023, Kerajaan Perpaduan memutuskan bahawa setiap negeri kita akan bagi 1 projek PPR. Yang ini terima kasih kepada Kementerian Ekonomi yang luluskan. Tapi yang saya nak sebut juga, selama ini yang masalah bila kita nak buat projek perumahan, sebagai contoh punya PPR, bila kita bawa kepada kerajaan negeri, ada negeri yang sebenarnya tanah yang dia ada dijual pula kepada kerajaan persekutuan. Bila jual, sebahagian besarnya kos untuk kita bina rumah habis nak beli tanah daripada kerajaan. Jadi sebab itu dasar tahun ini, daripada kita dindong-dindong macam tu, kerajaan memutuskan bahawa mana-mana negeri yang bersedia memberikan tanah dengan percuma ataupun secara nominal, kita bagi keutamaan. Apa respon Kerajaan Negeri Sembilan? Apa respon MB Negeri Sembilan? Dalam tempoh 2 minggu, MB datang balik maklumkan kepada KPKT, kami bukan saja nak tawar 1, kita akan bagi 3 tanah untuk bina rumah perumahan rakyat di Negeri Sembilan. Cuma Menteri Besar, kita dah janji untuk bagi 1 negeri 1 PPR tahun ini, kita selesaikan 1 dulu. Tetapi saya percaya, kalau beginilah kepimpinan yang kita ada, kalau beginilah cara rakan-rakan di Negeri Sembilan menguruskan kerajaan negeri, saya percaya manfaatnya akan diterima oleh penduduk tempatan. Jadi sebab itu, bagi untuk memasuki pilihan raya kali ini, kalau nak cerita dari segi peperangan di luar sana, mereka akan terus mainkan sentimen. Di saat-saat 4 minggu, tak sampai 5 minggu lagi ini, pelbagai lagi tomahan dan isu akan dikeluarkan. Cuma, yang saya nak ingatkan teman-teman di sini, alhamdulillah, sebenarnya untuk pertempuran politik, kita dah selesai separuh daripada masalah selama ini. Sekarang, kita dah ada sebagai contoh, kerajaan persekutuan sepatutnya boleh kekal 1 penggal. Sekarang, isu pertembungan politik selama ini musuh tradisi dah jadi sahabat karib. Contoh antara 2 ni lah, Ismail dengan Hashim ni dah jadi best friend. Dulu
seteru tapi sekarang dah jadi kawan. Cuma yang nak sebut, kalaulah saya sebagai orang Johor, ada satu perkara yang saya seronok sangat dengan kerajaan perpaduan ni. Kalau pergi-pergi mana, tengok orang PH duduk sebelah orang barisan, dah macam negeri Johor. Color dia sebiji, merah biru itu dah macam orang Johor punya color dah. Jadi bagi tepukanlah kepada barisan dan juga pakatan, semangat bangsaku Johor. Jadi sebab itu, untuk sebenarnya isu politik kita dah selesai. Nak masuk pilihan raya kali ini, tolaklah segala sentimen dan juga masalah politik. Tengok macam mana kita nak uruskan ekonomi, nak uruskan negara, nak uruskan negeri. Sebab itu, kalau benarlah, kalau mereka hendak memimpin negeri ini, apa sebenarnya tawarannya? Tak ada. Kalau kita lihat, track record yang ada di Negeri Sembilan ini sangat baik. Jadi sebab itu bagi saya, gunalah kesempatan ini, bantu bukan sahaja Negeri Sembilan, bantu negara ini pulih daripada kemelut politik yang berpanjangan, pulih daripada masalah ekonomi selama ini. InsyaAllah, saya percaya benar 12 Ogos nanti kita akan ada kerajaan baru, iaitu Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.